Aku dah gila ke apa ni? Orang kenal lagi ke Yassin Sulaiman sekarang? Ini keadaan terkini beliau. Penyanyi dan komposer Yassin Sulaiman berpendapat golongan yang menolak suntikan vaksin berhak dengan pendirian diri masing-masing sama ada mahu berterusan memilih jalan itu. Menurut Yassin, setiap manusia mempunyai pendirian masing-masing dan dia juga percaya bukan menjadi satu masalah buat negara sekiranya ada golongan yang tidak mahu menerima suntikan vaksin. Di sekeliling saya ramai tak ambil vaksin lagi dengan alasan pelbagai atau mungkin juga mereka berasakan tak nak terbabit dengan agenda vaksin. Ikut kepercayaan masing-masing, tapi bagi saya ia tak jadi masalah pada negara pun. Sebab kadar vaksinasi seluruh negara pun sudah mencapai 90%. Lagi satu, kita tak boleh paksa mereka. Dalam perubatan pun sama, cuma pengambilan vaksin ini adalah untuk kesedaran bersama bagi melindungi diri kita katanya. Bagaimanapun, menurut Yassin mereka yang digelar anti-vaksin ini bukanlah ancaman buat mereka yang sudah mengambil suntikan vaksin. Saya tak raikan pendapat mereka tapi saya hormat pendirian mereka. Sebab soal masukkan sesuatu dalam badan adalah atas diri sendiri. Jadi, apapun keputusan mereka, itu hak mereka. Bagi saya, buat masa sekarang ini bukan satu masalah. Melainkan kalau majoriti yang tak nak vaksin, itu baru masalah. Anti-vaksin bukanlah ancaman buat kita. Kalau tengok sekarang pun kes harian kita makin turun. Tak perlu nak kecoh atau saling bergaduh di media sosial. Pada akhirnya yang tak nak ambil tetap tak nak ambil katanya. Yassin Sulaiman kongsi keadaan selepas 10 tahun hidup bipolar. Sebelum ini saya takut. Sejak kebelakangan ini banyak berita kurang enak mengenai tindakan yang diambil oleh segelintir individu yang mengalami tekanan atau masalah kesihatan mental disiarkan akibat tekanan hidup selepas pandemik COVID-19 melanda dunia dan PKP3 dilaksanakan di Malaysia bagi mengekang virus ini. Menerusi program terbitan Gempak, Sembang Tepi Kak G, hos iaitu Kak G bersama pakar psikologi klinikal Akif Basri membicarakan tentang masalah kesihatan mental agar ia mendapat perhatian yang lebih meluas serta pemahaman yang baik dalam kalangan masyarakat. Salah seorang tetamu yang dijemput untuk berkongsi pengalaman dan pendapat mengenai kesihatan mental adalah penyanyi dan komposer Yassin Sulaiman. Ikut berbicara mengenai topik depresi, luar bahagia, dalam sengsara, Yassin yang didignosis menghidap bipolar 10 tahun lalu mengaku terkejut saat pertama kali disahkan sakit. Sebenarnya pada awal saya salah didignosis iaitu stres. Tapi kemudian baru didignosis ada bipolar. Saya sendiri tak tahu mengenai bipolar. Masa tu pula saya sedang mencipta nama so bila didignosis saya rasa aku dah gila ke apa ni, aku Yassin. Penyanyi lagu Mimpi Laila itu kemudian mengaku mendapatkan rawatan kerana mahu sembuh. Ironi dia sendiri tidak mahu masyarakat tahu, apalagi mengenangkan dirinya dikenali kerana karya sebagai seorang pelaku seni. Saya mendapatkan rawatan kerana mahu selesaikan masalah ini. Sebelumnya saya tak pergi sebab takut reputasi karya dan pandangan masyarakat terhadap saya. Jadi atas faktor itu saya kekalkan sebagai rahsia. Jadi kemudian adalah episod bipolar ini terjadi. Saya ingat episod pertama berlaku saya tidak tidur 2 minggu, jadi hyper. Saya buat lagu, kerja studio dan buat semua benda. Selepas 2 minggu baru saya rasa tak sihat, saya tumbang, jadi saya pergi hospital untuk rawatan, kata Yassin. Tambah Yassin, hari ini dia berani berkongsi pengalamannya sebagai salah seorang penghidap bipolar kerana sudah berasa lebih sihat dari kehidupannya sebelum ini. Saya yakin jika sekarang ada orang yang masih menghidap bipolar, dia tidak akan berkongsi hal ini. Dulu ia takut pandangan orang. Dalam keadaan itu menyusahkan saya bila saya fikir apa orang fikir pasal saya. Tapi untuk sekarang, saya selesa dengan diri sendiri, lanjut Yassin. Biar pernah diuji dengan penyakit yang masih tabu dalam kalangan masyarakat untuk dibicarakan ini, Yassin bersyukur kerana diberi pengalaman dan pelajaran daripada keistimewaan yang Allah berikan kepadanya. Sebelum itu, jutaan terima kasih saya ucapkan kerana sudi subscribe channel saya. Syukran jazilan.